Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'ala zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhi'i wa qutil arwahi wa khizaiha wa ala sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Amma ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadat yang mulia, kita duduk di dalam majlis yang mulia, yakni majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, yang diturunkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Taala, dan orang yang berada dalam majlis ilmu ini didoakan oleh makhluk-makhluk yang berada di lautan dan juga di daratan, supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu itu juga Allah mengangkat wabak virus yang berbahaya daripada kita semua yang berada dalam majlis ilmu ni. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya selamat, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan majlis ilmu ni, insya-Allah. Selawat dan salam kita kepada junjungan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa berselawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi, dan juga kita sentiasa istiqamah mengamalkan apa sahaja yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah akhir hayat kita mudah-mudahan kita husnul khatimah dan ditempatkan oleh Allah di syurga nanti bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi alhamdulillah pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan dengan keberkatan bulan Rajab ini Allah pelihara kita, bagaimana kita doakan Allahumma barik lana fi Rajab, dan sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada malam ini kita sambung pengajian kita berkenaan dengan 500 perkara-perkara sunat dalam solat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin, yang disusun oleh Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin, iaitu kita telah sampai pada perkara 475. Perkara 475 iaitu alla yaltafita bi ra'sihi yamnatan wala yasratan, tidak berpaling dengan kepalanya ke kiri dan ke kanan, yakni hukum memalingkan kepala ketika mana dalam solat ke arah kanan, ke kiri, ke bawah dan ke atas, hukumnya adalah makruh, iaitu sekiranya berpaling dengan tiada hajat, berpaling dengan tidak ada hajat. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau mengatakan, aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan berpaling muka ketika mana solat. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan memaling kepala ketika mana solat, memaling kepala ketika mana solat. Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah ikhtilas, yakni yang syaitan ingin memalingkan daripada solat hambanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ikhtilas itu maknanya berpaling dalam solat. Puncanya adalah syaitan ingin mencuri pahala daripada solat seorang hamba. Jadi kalau ada orang buat perkara yang tidak sepatutnya dalam solat, seperti memalingkan muka ke mana-mana arah sahaja, bermakna dia telah membiarkan syaitan mencuri pahalanya ketika mana solat. Adapun jika berpaling kerana hajat,
Kalau berpaling kerana ada hajat yang mendesak, seperti dia ingin mengawal musuh, seperti mana orang solat dalam keadaan solat khauf, solat ketika berhadapan dengan musuh dalam peperangan misalnya, maka tidak mengapa kerana ada keperluan ataupun ada hajat. Maknanya tidak jadi makruh lah bila ada hajat. Kemudian perkara 476, alla yaquma ala rijlin wahidatin, yakni tidak berdiri dengan sebelah kaki ketika mana solat, kecuali orang yang memang kakinya sebelah, dia cacat dan sebagainya. Tapi bagi orang yang normal, dilarang ataupun makruh hukumnya ketika mana dia solat berdiri di atas sebelah kaki, dengan sebelah kaki. Ini sekiranya dilakukan tanpa sebab. Kalau dilakukan itu dengan tanpa apa-apa sebab, tidak ada apa-apa sebab, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, yakni berdiri dengan sebelah kaki ketika mana salat, jika tidak ada apa-apa sebab. Kerana apa? Kerana tidak membantu untuk khusyuk. Kerana perbuatan itu tidak membantu orang yang solat itu untuk khusyuk ketika mana solat, melainkan kerana uzur. Melainkan kalau kerana uzur seperti sakit kaki, maka ia tidak makruh. Kalau ada uzur, maka dia tidak jadi makruh. Adapun jika tidak menekan sebelah kaki ke bawah kerana untuk berehat, maka ia tidak makruh. Adapun kalau seseorang tu dia tidak tidak menekan sebelah kaki ke bawah, maksudnya dia angkat sikitlah. Dia angkat kaki sikit, tapi bukan angkat betul. Dia angkat sikit kerana untuk rehat, untuk istirahat, kerana dia lenguh dan sebagainya itu tidak jadi makruh. Jangan angkat terus, kan? Maksudnya biasa, kadang-kadang biasa kita tekankan kaki kita ketika mana kita berdiri. Yang ni oleh kerana dia letih, dia angkat sikit, tapi masih kena pada lantai. Itu tidak makruh kerana ada hajat. Kemudian perkara yang 477, antakuna qadamahu fi wad'i wahidin bihaisu la tataqaddamu ihdahuma 'ala al-ukhra. Hendaklah kedua-dua tapak kakinya, yakni kaki kanan yang kiri bagi orang yang normal biasa yang ada kaki, berada di satu tempat yang rata. Maknanya ketika mana berdiri tu, tempat kita berdiri tu ketika mana solat itu adalah tempat yang rata, dengan salah satu kaki tidak ke hadapan daripada yang lain. Maksudnya kaki kita tu selari sama, kanan dengan kiri tu selari. Tidaklah kaki yang kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, ataupun kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Dia selari, berdiri tu dalam keadaan yang selari kedua-dua kaki tu, dengan tidak tinggi ataupun rendah salah satu daripada kedua-dua kaki, untuk mendapat pahala sunat, untuk dapat pahala sunat. Kemudian perkara yang 478, alla yusalliya haqinan bil bauli wala haqiban bil qaiti wala haziqan bir rihi, yakni tidak solat dalam keadaan menahan kencing, menahan kemih, ataupun menahan air besar, dan juga menahan dari membuang angin. Maksudnya bila solat itu jangan tahan. Kalau rasa nak kemih, mufaraqah, pergi kemih lah. Kalau rasa nak buang air besar, pergi buang air besar. Kalau rasa nak buang angin. Lepas tu ambil wuduk semula lah. Jangan tahan ketika mana solat, hukumnya makruh. Jangan tahan. Sayang lah. Satu rakaat lagi, kan? Ataupun dah nak habis lah, tahiyat akhir tu. Jangan tahan. Ini berdasarkan, kecuali kalau orang tu memang ada sakit, memang dia ada sakit. Kalau kata dia batalkan pun, nanti dia ambil wuduk, sama juga keadaan dia macam tu. Jadi ada hajat, ada sebab. Jadi itu dia boleh tahan lah. Dia boleh tahan. Kalau tidak, nanti bermasalah pada dia lah. Mungkin boleh menyebabkan terkeluar daripada waktu solat. Habis waktu solat begitu je, sebab dia ada penyakit. Ini berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW, yakni tiada solat dengan kewujudan makanan terhidang
Dan jangan pula solat sambil menahan al-akhbasan, iaitu menahan kencing dan air besar. Hadis Sahih Muslim. Jadi maknanya Rasulullah kata ketika mana nak solat, kalau ada makanan terhidang, makan dulu. Makan dulu. Lepas tu baru solat. Dan jangan pula solat dalam keadaan menahan kemih dengan menahan buang air besar. Hukumnya makruh. Termasuk yang demikian ialah apa sahaja yang mengganggu hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Apa sahajalah yang kalau tengah solat boleh mengingatkan kepada perkara tersebut, maka lakukan perkara tersebut dahulu. Perkara yang dibenarkan oleh syarak lah maksudnya, supaya tidak ketika mana solat tadi mengganggu kekhusyukan. Misalnya makan, lapar sangat, makanan dah tersedia, walaupun sudah masuk waktu, makan terlebih dahulu, kemudian baru solat. Itu pun sekiranya waktu solat tu masih panjang, panjang. Ataupun sebagaimana kita amalkan pada bulan Ramadan, bila masuk saja waktu solat, masuk saja waktu maghrib, kita berbuka dengan kurma misalnya, makan sedikit dengan kurma, air, kemudian terus solat. Lepas solat baru makan besarlah lepas solat tu. Supaya pun tidak mengganggu kekhusyukan ketika mana solat. Keadaan ini juga, seumpama ini juga sebuah hadis yang bermaksud apabila dihidangkan makan malam dan solat telah diikhamatkan. Katakan makan untuk malam, makan malam tu dah disediakan, kemudian diikhamatkan, maka kata Nabi, maka mulakanlah dengan makan malam. Maknanya mula dengan makan malam terlebih dahulu. Riwayat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau kita boleh atur masa kita makan awal lah. Jangan pula dekat-dekat nak solat tu baru nak makan. Kalau dapat diaturkan dengan awal. Ini maksudnya dalam situasi misal kata bahan makanan tu tidak ada, bahan nak masak makan tu tidak ada, terpaksa menyebabkan masa tu lewat, kan? Kemudian bila dia hidangkan makan, dah masuk waktu solat, kita lapar, jadi makan terlebih dahulu, kemudian baru solat. Tetapi kalau boleh diatur masanya sehingga tidak mengganggu solat, lebih baik diatur masa tu dengan baik. Maknanya makan lebih awal daripada waktu solat. Hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian perkara 479. Perkara 479 iaitu alla yamsaha qubara jabhatihi hatta yansarifa minas salah, yakni tidak menyapu debu di dahinya sehinggalah selesai daripada solat. Jadi maknanya ketika mana solat, jangan menyapu dahi kita. Misalnya ada debu, ada pasir, kita sapu ketika mana kita solat tu, hukumnya makruh. Yakni makruh menyapu debu dan seumpamanya, pasir dan sebagainya itu ketika mana solat, kerana menafikan tawaduk dan kekhusyukan. Kalau kita buat macam tu, maknanya kita menafikan sifat tawaduk dan kekhusyukan ketika mana solat. Jadi hukumnya makruh. Ia juga merupakan kesan daripada ibadah, kerana dikiaskan seperti darah syahid yang tidak perlu basuh dan mulut berbau kerana puasa. Jadi yang melekat dekat dahi ni dikira sebagai kesan ibadat, maknanya akan jadi hujah ketika mana di akhirat nanti. Jadi kalau kita singkirkan dia, hilanglah kesan ibadat tersebut. Jadi jangan disingkirkan, jangan dibuang, disapu debu ataupun pasir yang ada di dahi ketika mana solat. Seumpama orang yang mati syahid, yang mana dia mati syahid, dia tidak dimandikan, dia dikafankan, disolat dengan darah syahid dia tu. Sebagaimana juga orang yang berpuasa, yang mulut berbau. Mulut berbau tu di sisi manusia tu busuk, tapi di sisi Allah SWT tu wangi. Wangi. Dan itu adalah kesan daripada ibadat puasa. Akan tetapi sunat menyapunya selepas selesai solat. Dan jadi sunat selepas selesai daripada solat, yang ini selesai pada bagi salam.
yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sapu tangan di muka, di dahi sampailah ke bawah dagu. Karena itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunat sapu muka selesai daripada bagi salam yang kedua, itu sunat. Jadi ketika itu boleh kita sapu muka kita. Ketika mana dalam solat jangan sapu muka kerana hukumnya makruh. Jadi maknanya ketika mana selesai pada bagi salam yang kedua, kita sapu muka kita itu dengan tangan kanan lah, dengan tangan kanan. Mula daripada ubun kita ni, dahi kita sampailah ke bawah dagu. Kerana itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Awtar, yang mana beliau menyebutkan disunatkan seseorang menyapu kepala dia, maknanya daripada dahi dengan tangan kanan sambil mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Jadi ketika mana kita sapu dahi kita tu dari sampai ke ke bawah dagu tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ketika mana kita sapu muka tersebut. Maksudnya yusannu mashul jabhati aqibas salah, itu adalah sunat. Sunat sapu muka daripada dahi kita sampai ke bawah dagu tu adalah sunat. Sunat. Dalilnya apa? Dalil daripada perbuatan Nabi SAW itu adalah dalil daripada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa faraqa min salatihi masaha bi yaminihi ala ra'sihi wa qala bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Wa fi riwayatin masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna wa qala fiha Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, Al-Bazzar dan juga Ibnu Sunni. Jadi dalam hadis ini jelas, terang dan jelas disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, iaitu salah seorang kibarus sahabah, salah seorang sahabat yang agung di sisi Nabi SAW, yang mana Sayyidina Anas ini juga adalah pembantu khadam kepada Nabi SAW, yang mana dihantar oleh ibu Sayyidina Anas ke rumah Rasulullah ketika dia berusia 10 tahun, duduk dengan Rasulullah, khidmat dengan Rasulullah sampailah Rasulullah SAW wafat ketika usia 63 tahun. Jadi Sayyidina Anas ni dia duduk dengan Nabi 24 jam dengan Nabi, jadi tahulah perbuatan Nabi SAW. Jadi kata Sayyidina Anas, Rasulullah ketika mana selesai daripada solat, tak kiralah solat apa, fardu ke sunat ke, selesai daripada solat, Nabi SAW akan menyapu muka Nabi SAW itu dengan tangan kanan baginda di atas kepala, sambil berdoa. Doa tadilah Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa, itu Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Baca doa tu ketika mana sapu muka. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa baginda menyapu dahinya, jabhatahu, dahinya yang mulia itu dengan tangan kanan sambil berdoa. Doa tadi dah kan, doa yang tadi tu. Ketika mana sapu muka sapu tangan ke muka. Tangan kanan sapu ke bahagian dahi ni sampai ke bawah dagu. Dan hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Hadis yang sama, maksudnya kata sapu tangan ke muka ni disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Yang mana kitab Al-Azkar ni menghimpunkan hadis-hadis yang menyebut tentang perbuatan Nabi SAW. Begitu juga ada dalam kitab Buqyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Buqyatul Mustarsyidin diriwayatkan oleh riwayat Ibnu Mansur. Rawa Ibnu Mansurin annahu sallallahu alaihi wasallam kana iza qada salatahu masaha jabhatahu bi kaffihil yumna thumma amarraha ala wajhihi hatta ya'tiya biha ala lihyatihi syarifati wa qala bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati rahmanir rahim. Allahumma azhab
annil hamma wal hazan wal qamma Allahumma bihamdika in saraftu wa bi zambi i'taraftu a'udzubika min syarri ma ikhtaraftu wa a'udzubika min juhdi bala'id dunya wa azabil akhirah. Yang ni dalam riwayat ini disebutkan lebih jelas lagi tentang perbuatan Nabi SAW dan juga doa yang panjang sikit, berbeza sikit daripada lafaz yang awal. Yang mana kata Ibnu Mansur dalam riwayatnya, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila selesai daripada salat, baginda Nabi SAW sama ada yang sunat ataupun yang wajib, baginda akan menyapu dahi baginda dengan tapak tangan kanan. Dengan tapak tangan kanan baginda akan menyapu dahi itu, kemudian melalukan tapak tangan kanan itu sampai ke wajah. Ini lebih jelas disebut sampai ke wajah baginda sehinggalah sampai ke lihyati syarifah, sampai kepada janggut Nabi SAW yang mulia, sampai ke bawah dagu. Sambil Nabi SAW membaca doa tadi tu, sambil baca doa yang tadi. Yang ni lagi lebih jelas lagi. Lebih jelas tentang perbuatan Nabi SAW sapu muka tu dengan telapak tangan kanan daripada dahi sampailah kepada lihyatihi syarifah, sampai kepada janggut Nabi SAW yang mulia. Janggut Nabi SAW yang mulia. Jadi maknanya menyapu muka dengan telapak tangan kanan selepas daripada solat, itu salam yang kedua, itu bukanlah sia-sia, bukanlah satu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan itu sunat kerana berpandukan kepada perbuatan Nabi SAW berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Itu jelas. Maknanya bukan sia-sia, bukan kata lepas pada bagi salam kedua tu sapu muka tu sebab nak hilangkan pasir, nak hilangkan debu yang ada dekat dahi tu, bukan tu tujuan dia. Bukan itu tujuannya. Kerana meniru perbuatan Nabi SAW. Jadi jangan ditinggalkanlah setiap sesuatu yang sunat. Sebagaimana kita selalu sebutkan, setiap sesuatu yang sunat tu ada pahala. Bila ada pahala tinggal rugi. Itu saja. Orang nak bagi makan free pun kita tak pergi, orang cakap apa? Rugi tak pergi makan free. Itu makan. Ini kan pula pahala ibadat sunat. Kalau ditinggalkan lagilah sangat-sangat rugi. Mungkin 100-200 kali ganda daripada makanan yang percuma yang nak dibagi oleh orang lain. Kalau kita tak ambil, rugi kan? Ini lagilah rugi. Jadi kena rebutlah peluang dia. Nak buat pun kan susah pun, senang aja nak buat dia. Tapi biasa ada orang tinggal pasal apa? Mungkin dia fikir yang sunat ni kalau tinggal tak mengapa. Memanglah tak mengapa pasal tidak ada dosa. Cumanya rugilah, rugi saja. Kemudian perkara 480, alla yusawwi al-hasa fi mawdi'i sujudihi athna'is salah. Yakni tidak menyapu batu kerikil di tempat sujudnya ketika mana salat. Yang tadi tidak sapu debu ataupun apa saja yang ada di dahi. Yang ini tidak menyapu pasir ataupun batu ataupun apa saja yang ada di tempat sujud ketika mana salat. Daripada Sayyidina Mu'aqib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang lelaki yang menyapu tanah ketika hendak sujud. Ketika mana dia nak sujud dalam solat, dia sapu tanah tu. Dia sapulah tempat solat kan. Kata baginda Rasulullah SAW, jika engkau hendak buat juga, Rasulullah kata kalau nak buat macam tu juga, maka lakukanlah sekali saja. Buat sekali saja. Hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis ini dapat difahami bahawa baginda Nabi SAW tidak menggalakkan menghilangkan kesan ibadat. Tempat sujud kita tu adalah kesan ibadat kita. Tempat sujud tu kesan ibadat kita. Pun begitu, jika terpaksa melakukan, maka janganlah kerap melakukannya. Kalau terpaksa pun jangan kerap melakukannya. Contohnya, kalau kita sujud, mungkin batu ada kat situ, mungkin boleh mencederakan dahi kita dan sebagainya, tu kita kena singkirkan dia lah. Tapi kalau tidak membahayakan, jangan disingkirkan. Biar saja dekat situ, kerana dia menjadi kesan ibadat. Bahkan dia menjadi saksi kita di akhirat nanti. Saksi di hadapan Allah SWT, mengatakan bahawa kita sujud, kita ibadat kepada Allah SWT.
Dengan sebab tu jugalah sunat ketika mana kita buat ibadat, kita buat solat, kita sunat kita perbanyakkan tempat. Contohnya kita nak buat sembahyang sunat katakan. Sunat 2 rakaat yang pertama katakan maghrib tadi katakan, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, lepas tu sembahyang sunat awabin katakan. 2 rakaat yang pertama ba'diyah maghrib kita buat di sini, sembahyang kat sini. Kemudian 2 rakaat yang lain iaitu sunat awabin kita buat di jarak sikit lah di tempat lain, supaya tempat-tempat ini menjadi saksi kita di akhirat nanti. Nanti dia akan bagi tahu di hadapan Allah, hamba engkau ini buat ibadat di sini-sini dan sebagainya. Sebab tu kata ulama juga, kalau seseorang dia buat maksiat di tempat tersebut, dia sunat buat ibadat di tempat tersebut, supaya ibadat tu memadam maksiat yang dia buat. Tapi bukan kata di kelab malam lah. Nanti dia masuk kelab malam, lepas tu dia pergi semayang kat kelab malam. Taklah macam tu. Maksudnya, contohnya misal lah, kata seseorang dia duduk di satu tempat, dia melihat sesuatu yang tidak sepatutnya misalnya, lepas tu dia istighfar, dia dia insaf, dia sedar, dia buat salah, dia buat ibadat kat situ, istighfar kat situ ke, ataupun dia baca Quran kat situ, supaya ibadat itu dapat memadam kesan maksiat yang dia buat di situ. Jadi maknanya jangan disingkirkan kalau ada di tempat sujud kita, di tempat sujud kita tu. Kemudian perkara 481, tidak alla yakuffa sya'rahu fis sujudi, tidak menyanggul rambutnya ketika sujud. Ia ini berdasarkan larangan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ini Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau berkata, beliau ini adalah sepupu Nabi SAW. Sayyidina Abdullah ini sepupu Nabi SAW, kerana Al-Abbas itu, Sayyidina Abbas itu adalah bapa saudara Nabi SAW sebelah ayah. Yang ini bersaudara dengan Abdullah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, baginda Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud, bagaimana pernah kita sebutkan sebelum ni. Dan dilarang dari menyanggul rambut dan melipatkan bajunya. Sunan Abu Daud. Sunan Imam Abu Daud. Maknanya ketika mana kita sembahyang, sujud di atas 7 anggota sujud. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan dua kaki yang dilipatkan. Jari-jari kaki tu yang dilipatkan. Dan dimaafkan bagi wanita solat dengan menyanggul rambut kerana kesukaran membuka sanggulan rambut. Ini orang perempuan memanglah akan dia sanggul rambut dia, rambut yang panjang. Dan tidak makruh bagi orang perempuan kerana suka untuk buka sanggul rambut tu. Kemudian berkata ulama, hikmah pada larangan tersebut, larangan untuk sanggul rambut ketika nak solat itu ialah rambut itu akan jatuh terkeluar ke hadapan apabila sujud, lalu dikuatiri akan tersujud di atasnya. Maksudnya orang yang rambut panjang lah. Orang yang tak rambut panjang tak ada masalah lah, orang yang rambut panjang ni. Sebab itulah bila sembahyang, sebaik-baiknya lah pakai kopiah, pakai songkok, supaya rambut tu dia tak jatuh ke depan. Bila jatuh dia tutup dahi. Ataupun setengah orang dia sembahyang, waktu nak sujud dia angkat rambut dia. Waktu nak sujud angkat rambut dia. Jadi perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Kalau ikat rambut tak apalah, tapi kena pastikanlah jangan rambut ni jangan terjuntai ke dahi. Supaya tidak menutup dahi ketika mana solat. Dan keadaan ini menyebabkan sujudnya tidak sah. Kalau tertutup dahi, menyebabkan sujudnya tidak sah, kerana sujud di atas sesuatu benda yang bergerak dengan pergerakan badannya. Sebab rambut tu bergerak dengan tubuh badan. Bila rambut, katakanlah rambut jatuh, rambut panjang jatuh dekat dahi, dia sujud tu sujud atas rambut, maka sujudnya tidak sah. Tak sah. Kerana sujud tu mesti di 7 anggota tu, dahi dan sebagainya. Tapi kalau orang sembahyang dia terpaksa pakai
penutup. Sebab sekarang ni virus kan, dia batuk-batuk dia pakai penutup. Ya, yang tu tidak makruh pasal dia ada masalah dia. Dia bukan tutup dahi, dia tutup ni je, bahagian hidung dengan mulut. Tak apa, dia tu ada keperluan. Ada keperluan. Tapi kalau dia tidak tidak ada sakit, tak ada simptom-simptom yang membolehkan dia pakai, dia tak perlu pakai lah. Kalau dia pakai, makruh hukum dia. Jadi yang rambut ni kena jaga. Sama lah juga kalau kita pakai serban. Kain serban kita ni, ekor serban ni, waktu sujud katakan, dia tertutup pada bahagian dahi, dan kita sujud atas ekor serban ni misalnya. Jadi hukumnya tidak sah. Tidak sah pasal dia bersambungan dengan badan kita. Sama seperti mana rambut tadi. Sebab tu kena jagalah. Jadi sebaik-baiknya pakai kopiah ataupun pakai songkok dan sebagainya lah. Dan dapat pahala sunat pun, dapat pahala sunat. Pasal apa? Ketika mana solat, antara pakaian yang disunahkan ketika mana solat adalah kopiah, serban, jubah, ridak, kan? Jadi dapat pahala sunat, pahala berpakaian, dan juga cincin. Orang yang pakai cincin, niat adalah ikut sunnah. Bila dia sembahyang dapat pahala sunat. Pakai cincin ketika mana? Solat. Pakai ridak ketika mana? Solat. Pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah ketika mana? Solat. Dapat pahala dalam bab pakaian. Jadi tak sia-sia, dapat pahala. Kemudian 482, alla yakuffa saubahu fis sujudi, yakni tidak menyingsing pakaiannya ketika mana sujud. Kadang ada orang menyising pakaian ketika mana sujud. Elakkanlah. Kecuali ada hajat tadilah, misal kata serban tu kalau dia tak tarik ekor serban dia boleh menutup dahi dia, yang tu tidak makruh lah, kerana ada hajat. Ini adalah berdasarkan sebab yang disebutkan pada sunat sebelumnya, sama seperti mana yang sebelum inilah. Kemudian 483, alla yad'a yadahu ala qasiratihi, yang ini tidak meletakkan ataupun mencekak tangan di pinggangnya. Ketika sembahyang dia cekak pinggang, tak kira sebelah tangan ataupun dua belah tangan, makruh hukumnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut, yang ini mencekak pinggang ketika mana solat itu dilarang, kerana terdapat larangan di dalam hadis, iaitu hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan ia adalah perbuatan orang yang sombong. Orang sombong je cekak pinggang ni, yang tidak layak dengan solat. Juga dikatakan ada beberapa sebab yang lain, iaitu meniru perbuatan orang Yahudi. Jadi kalau solat cekak pinggang. Dan juga menyerupai orang yang sombong dan perbuatan syaitan. Ini kalau cekak pinggang ketika mana sembahyang. Dan juga menyerupai perbuatan ahli neraka. Ini seperti di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, mafhumnya bercekak pinggang di dalam solat itu adalah perbuatan bersenangnya ahli neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Jadi perbuatan mencekak pinggang adalah dilarang secara umum, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kiralah lelaki ke perempuan, kanak-kanak ke. Dilarang mencekak pinggang ketika mana solat. Kemudian 484, alla ya'basa bi syai'in li khairi maslahatis salah, yakni tidak melakukan sesuatu yang sia-sia selain daripada maslahah solat. Maknanya kalau tidak ada keperluan, jangan dibuat, kerana perbuatan tersebut boleh maknanya makruh. Kalau buat sesuatu yang sia-sia yang tidak ada hajat maslahat solat, jadi makruh. Umpamanya sengaja menggerakkan jari jemari, mungkin sebab imam baca panjang, jadi dia pun bosan dia pun tak faham apa imam baca. Dia main jari-jari dia, jari jemari dia, ataupun dia main lidah. Ada juga orang macam ni, main lidah. Ataupun kerdipan mata, main mata, ngantuk kali kan, main mata kan, tanpa sebab, maknanya tanpa ada hajat, hukumnya makruh. Walaupun pergerakan kecil ini tidak dikira membatalkan solat, maknanya dia berkedip-kedip mata banyak kali macam mana pun tak membatalkan solat, sebab perbuatan pergerakan yang kecil. Ataupun dia menjari kan, tak batalkan solat, kecuali dia ginilah, membatalkan solat.
Kalau kecil tidak membatalkan solat, tetapi kalau tidak ada hajat jadi sia-sia. Dia sia-sia makruh. Dan juga menyebabkan hilangnya khusyuk ketika mana solat. Jadi jangan dilakukanlah. Kemudian 485 an la yusalliya bihadrati ma'kulin aw mashrubin yatuqu ilaihi. Sama seperti mana hadis yang kita baca sebelum ni, yakni tidak solat dalam keadaan makanan ataupun minuman yang sudah terhidang dan dia teringin kepadanya. Maknanya lapar sangat. Kalau lapar biasa-biasa tu sembahyang dululah. Jangan jangan jadikan alasan lah. Makan dulu, minum dulu, makan dah tersedia. Kalau tak lapar sangat, solatlah dulu, kan? Ini maksudnya dia lapar sangat. Ya tuqu ilai ini dia lapar sangat. Tahap yang tak boleh nak tunggu dah. Badan dah bergetar dah. Kau tak makan ni memang habis lah. Nak solat pun tak boleh. Dia kalau sampai tahap ni makan dululah. Tapi kalau boleh lagi, tahan lagi, kalau semayang pun tak ingat makanan tu, kan? Tak ada teringat sangat, semayang dululah. Di dalam kitab Muniyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, kitab Muniyatul Musalli ni, sikit lagi, mengatakan pandangan jumhur ulama mengatakan sunat mendahulukan makan dari solat jika waktunya masih panjang. Maksudnya kalau dia lapar sangat, waktunya masih panjang, didahulukan makan tu sebelum solat. Ini berdasarkan hadis, apabila dihidangkan makan malam dan solat ingin didirikan, maka dahulukanlah makan malam. Maksudnya kalau lapar sangat dan waktu solat tu panjang. Kalau malam kan isyak tu panjang misalnya. Kalau maghrib tu singkat. Kalau yang waktunya panjang, makan dulu. Kalau waktu yang singkat, misal kata waktu singkat, makan sebahagian je lah, makan sikit lah. Orang kata makan sikit, alas perut, lapar sangat ni, tak boleh tunggu dah nak solat. Okey, makan sikit, sekadar alas perut. Lepas tu solat. Lepas solat tu makanlah. Makan betul-betul lah, kan? Tu cara dia. Terutamanya kalau yang solat dia waktunya panjang. Kalau solatnya waktunya singkat, carilah alternatif macam mana nak buat. Makan sekadar alas perut, kemudian solat dulu. Lepas solat, zikir yang ringkas, doa yang singkat, ringkas, kemudian makanlah. Makan. Jadi keadaan ini bagi seseorang yang dia teringin kepada makanan, dia teringin sangat, maksudnya dia lapar sangatlah, yang dihidangkan tersebut sehingga mengganggu fokusnya untuk solat. Tapi kalau masjid buat makan kambing panggang, bakar, kan? Itu teringat lain. Teringat pasal makannya sedap, itu teringat lain. Tu jangankan apa orang biasa, ustaz pun kambing kan, semua orang teringin kan. Tapi tu tak adalah sampai tahap tahap kena makan dulu. Kalau makan dulu memang habis dengan dia seorang lah. Orang lain tak sempat lah. Kambing kan, kambing ni jangan buat main-main. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Kita berhenti dulu sampai di situ. Kemudian nanti kita sambung 486, itu an ya'kula minhu ma yatawaffaru ma'hu khusyu'uhu. Jadi makan hendaklah dengan apa yang mencukupkannya untuk khusyuk. Kalau makan pun sekadar untuk mendatangkan khusyuk saja, bukanlah makan tu sampai terbelahak sampai sengkak perut, orang kata. Penuh perut tu taklah sampai macam tu sekali. Itu bukan kata dapat khusyuk, tak khusyuk juga. Kan, tak khusyuk juga solat. Bahkan makruh. Bahkan makruh. Jadi sekadar itu saja yang dapat sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi nanti pada pengajian yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan pada malam ini, yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Apa yang penting adalah kita terus amalkan apa yang kita dapat, kita amalkan terus supaya dia melekat pada diri kita, dah jadi tabiat, dan kita dapat amalkan teruslah. Benda yang baik ni kita cepatkan. Benda yang baik ni kita segerakan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan menjadikan luang masa yang kita peruntukkan untuk pengajian ini, untuk ilmu ni, mudah-mudahan Allah jadikan asbab untuk menghilangkan segala kesulitan kita, segala penyakit kita diangkat oleh Allah SWT. Termasuklah anak isteri kita yang ada di rumah. Dengan berkat kita datang majlis ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi jangan takutlah datang masjid. Jangan takut nak datang masjid. Berbanding tempat lain dia berani pula pergi.
Masjid dia takut. Bukan orang di sinilah, orang tempat lain. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.